إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير الدرب المولى نعم المولى ونعم النصير وعلى آله وصحبه وبارك وسلم نوينا تعلم وتعليم وتذكر وتذكير والنفع وانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Sama-sama kita buka majlis membacaan umum kitab dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga baginda, isteri-isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para awliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha wa bil khusus ila imamuna Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala wa ila masyayikhina wa muallimina وذوي الحقوق علينا وإلى عامة المسلمين أجمعين كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang saya hormati dan saya muliakan dan pengurusi ahli jatuh kuasa, tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sedang jemaah hadirin hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sama-sama dahulu insya-Allah kita baca sayyidul istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu wa a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan juga inayah daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita kumpul pada malam yang mulia untuk membincangkan susuk tubuh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah malam ni kita bincang sikitlah, dah dekat dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kita bincang sikit beberapa maklumat dan juga peristiwa pada hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, berfikir tentang Nabi ni Allah yang suruh. Selagi ada sebahagian yang mengatakan, bukan sinilah, yang hari ni kita tengok dalam media sosial pun ada sebut bincang buat apa Nabi lebih-lebih ni. Jadi bincang bab Nabi ni, bab Rasulullah, bab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ini adalah satu perintah daripada Allah Taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala rakamkan dalam Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innama a'idzukum biwahidah." Katakanlah, aku ingin peringatkan kepada kalian satu perkara saja, biwahidah. An taqumu lillahi mathna wa furada. Kamu hendaklah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh ikhlas. Sama ada ketika mana kamu mathna, dua-duaan ataupun ramai-ramai macam ni, ingat Allah, wa furada, ataupun ketika mana kamu sendirian. Summa tatafakkaru, kemudian kamu berfikir. Jadi di sini berfikir apa? Berfikir tentang susuk tubuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah sebut lepas tu, ma bisahibikum min jinnah. Karena sahabat kamu itu, Muhammad itu bukanlah seorang yang gila. In huwa illa nadhirul lakum. Bahkan baginda merupakan orang yang memberikan peringatan kepada kalian baina yaday azabin syadid. Peringatan di hadapan kalian tentang azab-azab yang pedih. Jadi kita akan bincang sikitlah insya-Allah malam ni berkaitan dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita niatkan sama-sama insya-Allah. Mudah-mudahan sebab kita bincang ni Allah redha, Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan kita, anak-anak kita, keturunan kita, cucu kita, insya-Allah jiran kita, masyarakat kita ni semua jatuh hati dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan juga kita dapat beramal dengan akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam insya-Allah. Nampaklah insya-Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini yang sempat saya siapkanlah maklumat ringkas ya. Nak ikut banyak lagi tu. Ini sebahagian ringkas ya insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Maklumat dan peristiwa hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kata guru saya,
yang ketika mana saya mengaji di Mesir dengan muhaddis Mesir Syekh Muhammad Ibrahim Abdul Ba'ith Al-Kattani hafizahullahu ta'ala war'ah, beliau memberikan kaedah tentang hari kelahiran Nabi SAW ini. Beliau menyebutkan fakullu ma hadasa min syari'ah yu'tabaru min far'i maulidin Nabi SAW. Setiap apa yang berlaku dalam syariat ini, kita adanya puasa, kita adanya haji, kita dapatnya nuzul Quran, ada peristiwa nuzul Quran, ataupun apa diberikan anugerah Lailatul Qadar, dan semua ini anugerah ini yu'tabaru far'un min wiladin Nabi SAW, min miladin Nabi SAW, adalah semuanya iktibar daripada cabang-cabang daripada kelahiran Nabi SAW. Kalau Nabi tak lahir, kita tak dapat kenal Islam, tak dapat kenal iman macam mana, tak dapat anugerah Lailatul Qadar, tak dapat anugerah hari Arafah. Jadi semua ini adalah anugerah yang kita dapat selepas mana kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu para ulama membincangkan antara hari yang terbaik bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tuan? Jumaat ni maksudnya secara mingguan lah. Secara umumnya keseluruhannya hari yang terbaik bagi umat Nabi Muhammad SAW ialah hari lahirnya Nabi SAW. Karena apa? Dengan lahirnya Nabi ni kita dapat banyak-banyak anugerah yang disebutkan tadi. Manakala hari yang terbaik bagi diri Nabi kita SAW. Tadi bagi umat, bagi kita. Apa hari yang terbaik bagi diri Nabi kita SAW? Hari apa tuan? Dalam hidup Nabi, apa hari yang paling terbaik? Waktu bila? Peristiwa apa yang paling terbaik? Itu hari ketika Nabi SAW Isra wal Mi'raj. Kerana itu satu-satunya Nabi yang dan tidak pernah berlaku kepada Nabi sebelumnya. Dibawa naik jalan ke langit, dan juga dapat bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu hari yang terbaik bagi untuk diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tarikhnya tuan-tuan, Nabi lahir bila? 12 Rabiul Awal. Ini tarikh yang masyhur. Ada banyak khilaf, ada yang kata ke-7, ada yang kata 11, ada yang kata 12, ada yang kata 17. Jadi 12 Rabiul Awal ni tarikh yang masyhur. Rabiul Awal pula Nabi tak lahir bulan Ramadan. Ramadan ni mulia, penghulu segala bulan. Jadi Nabi tak lahir pada bulan yang mulia kerana bukan Nabi nak tumpang kemuliaan sesuatu, tapi sesuatu tersebut jadi mulia disebabkan Nabi. Bulan Rabiul Awal asalnya biasa saja, tapi bila Nabi SAW lahir, bulan ini juga menjadi bulan yang mulia. Mulianya kerana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud Rabi' tuan? Rabi' ni dalam bahasa Arab maksudnya bulan yang subur, mekar. Dipanggil waktu ni musim bunga, musim buah-buah. Ini dipanggil Rabi', musim subur. Jadi sesuailah bila orang tengok dengan apa buah-buahan, bunga-bunga ni, keindahan semua ni, orang rasa seronok dengan warna-warna yang pelbagai. Maka begitulah orang seronok bersesuaian dengan masa yang Allah Subhanahu wa taala tentukan, seronok dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tahun bila? Tahun gajah. Kenapa tahun gajah? Itu maklumat yang ketiga sekali. Nabi lahir pula kalau tu tarikh Hijri. Lahir pula bersamaan dengan 20 April 571 Masihi. Masihi kan. Yang tadi Hijri. Tu kalau setiap 20 April akan diperingatkan tarikh kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi lahir pula 50 hari. Ada riwayat selepas mana 55 hari. Tapi orang Arab mereka suka genapkan. Jadi berapa tuan? 50 hari lah sebut. Ataupun 55 hari ada juga riwayat. Jazakumullah khair. Alhamdulillah. Selepas serangan tentera bergajah Abrahah. Jadi lepas 50 hari peristiwa tersebut, Nabi kita SAW lahir. Sebab tu dinamakan sebagai tahun gajah. Kerana tahun itu berlakunya peristiwa serangan tentera bergajah Abrahah. Dan tuan-tuan, kalau kita lihat dalam sejarah sirah, bukan sahaja Abrahah ini yang mereka nak menghancurkan Kaabah. Ada lagi banyak sejarah, di antaranya Raja Tubba' juga bercita-cita nak hancurkan Kaabah. Ni Raja Tubba' ni raja Yaman yang pertama, raja di Himyar, di negeri Yaman, satu daerah di Yaman, juga pernah bercita-cita nak hancurkan Kaabah. Jadi diriwayatkan bahawasanya tuan-tuan, Abrahah ni pun sama. Cerita mereka ni pun tuan, sebab tidak ada orang yang datang ramai di tempat mereka di Habsyah. Maka raja ni rasa geram. Kenapa orang
tak ramai datang tempat aku. Cek tengok rupanya pakat pergi ke Mekah. Maka timbul di hati mereka, raja ni mesti sebab Kaabah ni lah menyebabkan orang tak datang tempat aku. Maka dia niat untuk nak hancurkan Kaabah. Waktu tersebut yang ada ketua di Mekah ialah Datuk Nabi SAW, Abdul Muttalib. Saya ringkaskan tuan-tuan. Abdul Muttalib ni bila tahu tentera Abraha datang nak serang Kaabah, bila pergi tunggu di sempadan Mekah, sempadan Mekah ni, kemudian kata apa ni, waktu tu Abraha ni dah rampah dah kambing-kambing, binatang peliharaan ni dah rampah dah, semua ambil orang dah, hak orang ni, termasuklah kambing-kambing milik datuknya Nabi SAW, Abdul Muttalib. Maka Abdul Muttalib kata apa? Tolong kembalikan balik kambing-kambing ataupun binatang peliharaan yang telah engkau rampas. Abdul Muttalib, Abraha ni terkejut. Sepatutnya engkau ni sebagai ketua halang aku, jangan serang Kaabah. Yang tiba-tiba hari ni engkau boleh minta supaya kambing-kambing, binatang peliharaan dibagi balik. Aku pelik ni, kenapa? Kata Abdul Muttalib, inna hadzal bait rabbun yahmi. Kalau kamu nak hancurkan Kaabah, rumah tersebut, ada tuan yang menjaga. Wa ana rabbul ghanam, sedangkan aku ni tuan-tuan kambing. Wa ana ahmihi, akulah yang jaga dia. Kata Abraha, timbul rasa gerun ucapannya dalam diriku ni. Itu secara ringkaslah cerita berkaitan dengan bagaimana Abraha nak serang Kaabah. Banyak lagi dah, kalau panjang sikit cerita tu. Kemudian tuan-tuan, lahir selepas Nabi Isa AS dengan tempoh 500 tahun. Jadi ada 500 tahun lebih sikit. Ada sebahagian dalam kitab disebutkan bezanya 600. Jadi semua jarak tuan-tuan 500 lebih jarak tersebut. Jadi orang Arab mereka suka genapkan. Ada yang sebut beza antara Rasulullah dengan Nabi Isa berapa tahun sebut? 600 tahun. Lama tu. Dalam tempoh 600 tahun ni tuan-tuan, siapa yang ada ni? Ibunda ayahanda Nabi SAW, nenek moyang Nabi ni, semua ni dalam tempoh ni lah. Dalam tempoh ni tuan-tuan dipanggil apa tuan? Tidak diutuskan Nabi ni. Ni 600 tahun ni panjang ni. Dipanggil Ahlul Fatrah. Ahlul Fatrah ni selamat. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami sama sekali tidak akan mengazabkan manusia sehingga kami utuskan seorang rasul. Jadi termasuklah ibunda ayahanda Nabi SAW, nenek moyang Nabi semua ni selamat daripada diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil daripada Quran. Yang hari ni ada sebahagian manusia yang tergamak mengatakan ibunda ayahanda Nabi SAW masuk dalam nak sebut pun takut kita ni. Tapi mereka boleh tergamak tuan. Ini dipanggil apa? Ahli fatrah dipanggil. Yang sudah Allah Subhanahu wa taala nyatakan nasnya di dalam Al-Quran Al-Karim. Masa tuan, bila Nabi lahir, masanya ni saya dengar sendiri daripada guru saya, Habib Kazim bin Ja'far, guru kita semua, yang mana beliau juga dengar daripada guru-guru beliau. 16 minit, iaitu 16 minit sebelum subuh. Jadi tuan-tuan, 12 Rabiul Awal kita ni bila? Rabu malam Khamis ni kan? Tidak? Rabu malam Khamis ni. Jadi ni Ahad, esok lusa lah tulat ni sikit tak lama dah. Maka kalau boleh insya-Allah 16 sebelum subuh ni, ajaklah keluarga kita ataupun kita sendiri datang masjid, datang surau, dan kalau boleh buat sempat selawat sikit dalam rumah tersebut sebagai tanda sama-sama kita nak gembira sama ahli keluarga kita ni, sangat-sangat cantik. Dan insya-Allah kita azam tuan, mulai esok sampailah bila-bila, sampailah bila-bila kita nak azam untuk bangun sebelum subuh. Apa syarat tuan-tuan? Segala kesulitan akan selesai apabila bermula di awal pagi dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu syarat dia. Jadi Nabi lahir dikira malam hari. Kemudian kita akan lihat bagaimana cahaya ni memancar keluar daripada badan Sayyidina Aminah radhiyallahu taala anha. Sampai cahaya tersebut nampak sampai kepada Busra di Syam. Jauh tuan-tuan. Itu syarat tuan-tuan, Nabi menerangi kegelapan. Seterusnya Nabi SAW lahir pada hari Isnin. Nabi tak lahir pada hari Jumaat. Hari Jumaat yang mulia, maka Nabi sekali lagi tak tumpang kemuliaan hari tersebut yang tumpang kemuliaan Nabi SAW. Sebab tu guru kami kata, kita ni paling kurang seminggu sekali lah, paling kurang tu seminggu sekali kena ada majlis khas, perbincangan khas untuk bincang berkaitan dengan Nabi kita Muhammad SAW.
Itu penting tuan. Bincang bab Nabi ni penting. Takut umat pakat lupa syariat, pakat lupa kepada Nabi SAW, lupa pengorbanan Nabi SAW. Apabila baginda Nabi SAW ditanya, kenapa berpuasa pada hari Isnin? Baginda SAW menjawab, itulah hari aku dilahirkan. Setiap hari Isnin Nabi SAW berpuasa. Kenapa Nabi tak sebut aku puasa suka pada hari ini? Sebut kerana amalan diangkat, hari ini hari mulia. Tapi kenapa Nabi kait hari puasa yang kenapa? Itu hari aku dilahirkan. Nabi puasa, Nabi kait dengan hari besti Nabi SAW. Isyarat apa tuan? Isyarat saranan untuk menyambut hari kelahiran baginda Nabi SAW, Maulid Nabi. Baginda menyambut kelahiran baginda SAW dengan cara berpuasa. Kita maulid kita ni macam-macam cara. Ada orang sambut maulid dengan cara baca sirah Nabi SAW, baca syama'il Nabi. Ada orang sambut maulid bincang bab Nabi. Ada orang sambut maulid ni ajak orang selawat. Jadi bentuk-bentuk maulid ni macam-macam, kemudian buat jamuan. Yang penting tunjukkan cara kita bagaimana kita nak gembira dengan kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri sebut supaya kita hendaklah bergembira. Qul, Allah sebut, bi fadlillah wa bi rahmatihi. Katakanlah dengan anugerah Allah, itu rahmat Allah. Anugerah Allah itu Al-Quran. Wa bi rahmatihi, dengan rahmat Allah. Ulama tafsir apa sebut rahmat sini tuan-tuan? Nabi SAW. Katakanlah dengan Al-Quran dan juga rahmat, iaitu Nabi SAW. Falyafrahu, hendaklah kalian semua bergembira. Jadi bergembira bincang bab Nabi ini tuan-tuan, Allah sekali lagi suruh kepada kita. Itu syarat tuan-tuan, hari Isnin. Hari Isnin ni hari yang mulia. So, insyaAllah tempat Nabi SAW lahir di mana? Rumah Abi Talib di lembah Bani Hashim, berhampiran Bukit Marwah, 200 meter dengan Kaabah. Sekarang ini dijadikan perpustakaan Mekah, library Mekah. Nak berasa nak ke mana? Perasan kan? Bukit Marwah tu ada dulu, kalau tuan-tuan zaman dulu, sekarang pun ada lagi. Tempat kita ambil air Zam-Zam banyak-banyak tu. Nak pergi tadah tong bergadang-gadang, tadah situlah. Sebelah tu library Mekah. Itu dia panggil apa? Tempat kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah lah, dulu Arab Saudi ni mereka nak robohkan, tapi dihalang. Ataupun katanya tak boleh roboh, maka dibinakanlah sebagai, dikekalkan perpustakaan tersebut sampai dah sekarang. Itulah rumah kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi hikmah tuan kita lihat. Nabi lahir di Mekah ni waktu tersebut gersang, bukan penuh dengan pembangunan. Masyarakat ketika tersebut masya-Allah ada lagi adat-adat jahiliah. Maka seakan-akan Nabi lahir tersebut sebagai satu bawa isyarat. Segala adat-adat jahiliah, segala benda-benda zalim ni akan hilang daripada tempat tersebut, dan tempat tersebut akan menjadi mulia. Kemudian kita tengok lagi, mereka yang membantu kelahiran Nabi SAW, ada 4 wanita yang turut bantu kelahiran ketika mana Nabi SAW lahir ini. Yang pertama Asy-Syifa, ataupun ada juga disebutkan Asy-Syafa. Tipe Asy-Syifa ataupun Asy-Syifa, nama seorang perempuan, ibu kepada Sayyidina Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anha. Siapa Asy-Syifa ni? Ni bidan utama. Dan tuan, rumah beliau dekat mana tuan? Diriwayatkan rumah Asy-Syifa ni, kalau tuan-tuan pernah pergi ke Ma'la. Ma'la ke mana? Tempat makamnya Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi kalau kita berjalan daripada library Makkah, jalan naik atas lagi sampai ke bukit tu. Jadi bayangkan pengorbanan daripada Asy-Syifa waktu tersebut, gelap. Nak Rasulullah lahir sebelum subuh. Maka ini beliau ni bidan utama. Sayyidatina Aminah tidak mahu yang lain, panggil Asy-Syifa saja. Bayangkan tengah-tengah malam tuan, turun daripada bukit, rumahnya tinggi sikit, turun semata-mata nak menyambut kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah dengar daripada Tuan Guru Haji Saleh Syed Musa rahimahullahu taala. Beliau dengar daripada guru-guru beliau di Mekah dengan mengatakan bahawasanya ibunda Nabi SAW ni mula berasa sakit yang sedikit lah, iaitu dalam lingkungan dalam jam 2 pagi tu mula berasa dah nak melahirkan Nabi kita SAW. Ini beliau dengar daripada ulama-ulama di Mekah, kemudian beliau sampaikan kepada kami. Jadi yang 16 minit ni saya dengar daripada guru kami Habib Kazim bin Ja'far. Okay. Isyarat apa tuan? Bila ibu yang bantu proses kelahiran Nabi SAW ni,
Isyaratnya juga Allah Ta'ala bagi kemuliaan kepada anak-anak. Isyaratnya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf termasuk 10 orang yang dijanjikan surga oleh Nabi SAW dan merupakan sahabat yang terkaya. Tuan-tuan, kayanya Sayyidina Abdul Rahman bin Auf ni disebutkan kalau disusun harta benda dia daripada pintu Madinah sampailah ke Mekah atas unta, yang mana setiap unta tersebut penuh dengan barang-barang yang duit-duit ni penuh sampai ke Mekah. Tu nak kata kaya semua dia. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ini ibu bantu Nabi, anak pun dapat anugerah. Yang kedua, Ummu Aiman. Ummu Aiman ni tuan Al-Habasyiyah. Beliau ni orang Habsyah, orang kulit hitam. Hitam manis. Kalau kata orang kulit putih namanya Ar-Rumiyah, Rum. Ni Al-Habasyiyah. Ummu Aiman Barakah, nama dia Barakah. Gelaran dia tuan-tuan, dia ada anak namanya Aiman. Maka digelar sebagai Ummu Aiman. Nama sebenarnya beliau ialah Barakah, orang Habsyah Al-Habasyiyah. Kalau tuan-tuan orang Syah Al-Syah Alamiyah, itu nisbah pada tempat. Nisbah pada tempat. Ibu kepada Sayyidina Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Isyarat Sayyidina Usamah radhiyallahu taala anhu menjadi panglima perang ketika usianya masih muda, dalam lingkungan 17 tahun 18 tahun. Tuan-tuan ingat tak 17 tahun 18 tahun tuan-tuan buat apa lagi? Duduk kat mana lagi 17 tahun 18 tahun buat apa? SPM kita, ataupun lepas SPM balik sekolah mandi sungai lagi. Sayyidina Usamah tuan dilantik sebagai ketua panglima perang oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuma beliau tak sempat gaya nak bagi memimpin. Waktu tu Rasulullah jatuh sakit, tak jadi nak pimpin perang. Balik dulu, balik tengok Nabi SAW dulu. Kemudian naik siapa tuan-tuan? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan teruskan apa yang dilantik oleh Nabi SAW. Lantik pula Sayyidina Usamah ni sebagai ketua panglima perang. Sebab Nabi lantik bukan saja lantik untuk memimpin. Jadi beliau tak sempat memimpin. Maka bila Sayyidina Abu Bakar naik, beliau teruskan apa yang dilantik oleh Nabi SAW. Tapi sahabat-sahabat yang besar tersebut ada yang tak setuju. Ni muda lagi, ni tak boleh. Kita nak lawan dengan Rom, nak lawan dengan orang luar ni tak boleh. Kata Sayyidina Abu Bakar, aku tetap akan teruskan apa yang dilantik oleh Nabi SAW, itu pasti akan ada kebaikannya. Tuan-tuan, umur muda, ibu bantu Nabi lahir, anak jadi hebat. Yang ketiga, Fatimah. Perempuan yang ketiga, wanita yang ketiga, Fatimah, ibu kepada Sayyidina Uthman bin Abi Al-As radhiyallahu taala anhu. Isyarat Sayyidina Uthman radhiyallahu taala anhu merupakan sahabat yang dikurniakan banyak ilmu. Ni sahabat yang jarang kita kenal nama dia. Thuwaibah, hamba kepada Abu Lahab. Ada orang zaman dahulu tuan-tuan, kalau kata ada bayi yang baru lahir, mereka tak umumkan lagi, melainkan bawa kepada adik-beradik yang terdekat. Maka waktu tersebut datuk Nabi Abdul Muttalib ni bawa kepada adik-beradik yang terdekat. Bila bawa kepada adik-beradik yang terdekat tuan-tuan, di antaranya bawa kepada Abu Lahab ni siapa? Pakcik lah, pak saudara. Jadi bila sampai sana, tak ada Abu Lahab ni, tidak ada dekat rumah. Yang ada siapa ni? Hamba Abu Lahab, namanya Suwaibah. Tak apalah, Abdul Muttalib kata, nanti kamu beritahu kepada Abu Lahab bahawasanya dia dah dapat anak saudara baru. Suwaibah pun dengar berita ni, pegang berita ni. Bila Abu Lahab balik, dia beritahu kepada majikan dia, wahai Abu Lahab, seronoklah kau dah dapat hari ni anak saudara yang baru, laki. Abu Lahab pun seronok tuan. Seronoknya hari tu sehari je seronok dengan Nabi. Maka dia terus bebaskan Thuwaibah radhiyallahu taala anha daripada title hamba kepada orang yang merdeka. Thuwaibah dibebaskan dan menjadi orang yang merdeka. Sehari saja tuan-tuan, Abu Lahab ni bergembira. Tapi dia ni tuan-tuan akhirnya lawan Nabi. Akhirnya hidup beliau ni, Abu Lahab ni lawan Nabi. Sehari saja bergembira. Pakcik Nabi Abbas bin Abdul Muttalib mimpi. Ni diriwayatkan dalam Sahih Bukhari, mimpi bertemu dengan Abu Lahab. Lalu tanya, apa yang Allah Subhanahu wa taala sedang lakukan kepada engkau? Kata Abu Lahab, aku sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dalam api neraka. Kecuali pada setiap hari Isnin aku diringankan azab dengan air keluar daripada tanganku ni, dan aku dapat hisap air ni daripada tanganku ni ketika mana aku duduk dalam neraka. Ini dalam Sahih Bukhari direkodkan. Jadi hadirin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu baru sehari.
Kata Imam Nasruddin Ad-Dimashqi, kalaulah Abu Lahab yang sudah disebutkan tempatnya dalam api neraka selama-lamanya, hanya sehari sahaja bergembira dengan kelahiran Ahmad, bagaimana orang yang sepanjang tahun, sepanjang umur hidupnya meninggal dalam keadaan mentauhidkan Allah dan juga bergembira dengan kelahiran Ahmad. Kita tuan, orang yang gembira dengan Nabi ni, insya-Allah kata para ulama, selamat daripada azab. Kalau Abu Lahab pun sehari saja, setiap hari Isnin pula diringankan azab dia. Sehari saja bergembira dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tuan-tuan isyarat-isyarat apa ni? Kalau ibu ayah, kata guru kami, ibu ayah yang dengar bab-bab Nabi ni macam malam ni, insya-Allah, mudah-mudahan kita niatkan, insya-Allah. Macam tadi saya sebut, ya Allah, kami dengar bab Nabi ni, mudah-mudahan anak kami, ya Allah, cucu kami, ya Allah, jadi asal jatuh cinta dengan Nabi SAW. Mudah-mudahan anak kami, ya Allah, cucu kami, ya Allah, jadi orang yang berakhlak dengan akhlaknya Nabi SAW ni. Jadi ibu, wanita-wanita ni bantu kelahiran Nabi, anak juga jadi hebat. Tuan-tuan malam ni dengar bab Nabi, mudah-mudahan insya-Allah anak kita ni ada yang jadi orang alim ulama, ada yang kaya tersebut digunakan untuk membantu menyebarkan risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada anak yang berani, berani menggunakan keberaniannya apabila diperlukan oleh Islam nanti. Ini semua ni tuan-tuan isyarat yang berlaku, yang ada bagi mereka yang membantu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Turut hadis Ruh Sayyidatina Asiyah, isteri kepada Firaun, yang mana tak pernah sentuh lagi, Allah jaga Asiyah ni. Dan Sayyidatina Maryam, Sayyidah Maryam, Allahumma salli alaihi wasallam, ibu kepada Nabi Isa alaihi salam. Ini dalam kitab Dalailun Nubuwah oleh Imam Baihaqi disebutkan perkara yang demikian. Macam mana ni? Seterusnya kita tengok pengumuman kelahiran. Dia turun tak? Jangan turun. Seterusnya kita tengok siapa yang buat pengumuman kelahiran masa Nabi SAW lahir ni. Yang buat pengumuman Nabi lahir ni terdapat seorang Yahudi. Yahudi tuan-tuan yang dia menyerit. Yang menyerit, dia tengok bintang. Ni orang Yahudi tuan-tuan, mereka ni paling banyak kenal Nabi. Jadi mereka, kenapa mereka paling banyak kenal Nabi, cerita bab Nabi ni? Sebab bagi mereka lah, mereka rasa seronok sebab Nabi akhir zaman akan muncul daripada bangsa Yahudi yang mana memiliki akhlak yang mulia dan cukup berpengaruh. Maka mereka paling banyak cerita bab Nabi dan mereka paling banyak kaji bab Nabi. Tiba-tiba Nabi Muhammad SAW lahir bukan dari bangsa Yahudi, bangsa Quraisy. Sebab tu orang Yahudi tuan, bila Nabi sampai di Madinah ni, mereka lah yang paling banyak buat kianat lawan Nabi. Tahun kedua kianat dah, Bani Qainuqa dihalau oleh Nabi. Tahun keempat Bani Nadir dihalau oleh Nabi SAW. Tahun kelima Bani Quraizah juga kianat dengan Nabi, halau. Hanya mereka buat satu tempat baru, puak baru di Khaybar. Tahun ke-7 Hijrah, Nabi dah kepung mereka dah. Ni Yahudi paling banyak cerita bab Nabi, tapi tak boleh terima kebenaran. Mereka lah yang lawan Nabi pula. Tapi kenapa tuan-tuan di sini yang buat pengumuman Nabi lahir siapa tuan pada malam tersebut? Dia kata apa ni? Tala'a najmu Ahmadin wida bihi hadhihi lailah. Ada riwayat catatan tuan-tuan, malam ni dia duduk menyerit, ya ma'syarul yahud, tengah-tengah malam tu. Ya ma'syarul yahud, ya ma'syarul yahud. Orang Yahudi tuan tengah-tengah malam duduk menyerit. Maka orang Yahudi pun datang kepada dia. Ma balak? Pasal apa dengan kau ni? Tengah-tengah malam duduk menyerit ni. Maka dia tengok pada bintang. Dia kata ucapan ni, Tala'a najmu Ahmadin bihi ulida bihi fi hadhihi lailah. Malam ni akan lahir bintang Ahmad. Kerana orang Yahudi mereka tengok tuan-tuan tanda-tanda. Tengok bintang, tengok ni ada tanda. Ini disebutkan oleh dalam riwayat Imam Al-Baihaqi dan juga Imam Abu Nu'aim. Tu tuan-tuan, Yahudi baca bab Nabi ni. Jadi kita lebih-lebih lagi lah kita nak kena baca bab Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Selepas kelahiran dan nama yang diberi, baginda Nabi SAW dibawa oleh datuk baginda iaitu Abdul Muttalib. Nama sebenarnya Abdul Muttalib tuan, Syaibatul Hamdi. Abdul Muttalib maksudnya hamba Muttalib. Tapi gelaran tersebut terkenal. Ada sejarah-sejarah, tak sempat nak cerita. Datuk Nabi Abdul Muttalib tawaf di sekeliling Kaabah, lalu membuat pengumuman akan nama Muhammad. Masa Siti Aminah mengandungkan, diberikan ilham untuk letakkan nama ini ialah Muhammad. Maka yang iklankan nama Nabi Muhammad SAW ini siapa tuan? Datuk Nabi Abdul Muttalib. Bila iklan ni cucu ku namanya Muhammad, orang pelik.
Kenapa kamu letak nama yang tak pernah ada oleh nenek moyang sebelum ni? Ditanya tuan-tuan, maka dijawabnya supaya anak ni menjadi terpuji di bumi dan juga di langit. Tu maksud Muhammad terpuji, paling banyak dipuji. Maka betul tuan-tuan, Nabi kita SAW ni paling banyak dipuji oleh penduduk langit dan juga penduduk bumi. Isyarat tuan-tuan, nama seseorang ni memberi kesan pada jiwa dan juga karakter seseorang. Sebab tu nama ni jangan tanya Google lah. Tanya alim ulama. Ada orang zaman Nabi letak nama dia Hazin, sedih. Nabi kata tukar. Dah, aku tak akan tukar. Nama yang diberikan oleh ayah aku, maka dia sedih sepanjang masa. Nama ni dia memainkan peranan sungguh. Tu Nabi suruh tukar nama hak pelik-pelik ni. Orang kita pula zaman dia pelik-pelik sungguh. Dia suka gabung nama tuan. Allah. Dia gabung nama. Isteri nama apa dia? Maznah. Tok lelaki nama Daud, ambil depan Mazda. Bubuh nama anak Mazda. Contohlah. Isteri nama tok lelaki nama Firdaus. Ambil ke depan ni gabung Fir'aun. Teruk sangatlah. Jadi jangan duk gabung-gabung nama. Tanya dulu orang yang reti tuan-tuan. Dan minta maaf lah. Kadang-kadang kita tengok nama kat Google tu, nama elok. Tapi maksud pula tak elok pula. Tak kenal apa dengan maksud dia. Kadang nama tu teruk gila. Tengok-tengok buah nama baik. Tak kenal dengan bahasa Arab, tak boleh. Nama ni kita akan dipanggil nanti. Buah nama bagi elok. Guru saya cerita di Indonesia, K. Ahmad Ahsan sebut, ada satu jalan di Indonesia tu namanya Syarif Aulia. Jalan Aulia. Allah, orang kata Masya Allah, baik belaka. Jalan wali-wali. Ada satu jalan lagi nama Syarif Syaitan. Jalan syaitan. Orang kata panggil itu syaitan. Tu jalan pun tuan-tuan memberikan peranan. Ni masjid surau kita ni Ittihadiyah, supaya kita ni bersatu insya-Allah. Maksud Ittihadiyah. Insya-Allah. Apa nama terjadi sikit tuan? Habis. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Saya minta izin tuan. Sambung sikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada diriwayatkan juga bahawa Datuk Baginda SAW telah mengakikahkan Baginda SAW ketika umur Baginda berusia 7 hari. Peristiwa yang berlaku, pertama, cahaya memancar ke ufuk. Kata Baginda Nabi SAW, apabila sahabat meminta untuk menceritakan tentang diri Baginda, kata Baginda SAW, ini hasil doa Ibrahim. Nabi Ibrahim tuan-tuan ada doanya supaya diutuskan seorang Rasul.
yang akan tugas membacakan kitab Allah Subhanahu wa taala, mengajarkan ilmu, membersihkan jiwa-jiwa manusia ni. Ini aku lahir ni antaranya sebab doa Nabi Ibrahim, di antara Nabi sebut asbab. Kemudian aku ni lahir berita gembira daripada Nabi Isa. Dalam Quran Allah kata pada surah Saf, wa mubasyiran ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Nama Nabi sebelum lahir namanya Ahmad. Nama Nabi selepas lahir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ibuku telah melihat ketika mengandungkanku, umpama keluar cahaya yang memancar menerangi istana Busra di Syam. Tuan-tuan, Nabi lahir di Mekah. Syam ni berapa? Kalau kita tengok tu, tak silap saya tu ni, waktu kira dah lupa nak tengok tadi, lebih kurang lah 1200 km lebih lah daripada Mekah ke Busra Syam. Tuan-tuan cuba search tengok Google, jarak daripada Mekah ke Busra Syam. Kita tuan-tuan highway utara selatan, Changlun ke Johor Bahru kan, berapa? 600 lebih kan. Bayangkan daripada highway kita tuan-tuan, cahaya ni penuh cahaya terang sepanjang direct sampai ke Johor Bahru daripada Changlun sampai ke ni. Orang kata apa malam ni? Ni 2 kali ganda tuan-tuan. Ni cahaya memancar. Isyarat Busra merupakan negara Islam pertama yang dibuka, iaitu di Syam, pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Yang kedua, bergegar. Dan tak ada 14 tiang utama di istana Rom dan juga kemudian runtuh. Isyarat menandakan akan tamat 14 raja pemerintahan Rom ketika tersebut. Cuba kaji sejarah dia. Yang ketiga, api Parsi Majusi terpadam yang selama 1000 tahun tidak pernah padam. Ini tuan-tuan, ada bab ni ada juga orang komen tentang periwayatan dia. Tapi dalam kitab-kitab sirah, dalam kitab-kitab yang lain disebutkan ada. Bahkan ada seorang datuk tu, dia pergi, dia kata, "Ustaz, saya pergi ke Iran. Saya nak tengok yang kata api Majusi ni terpadam." Rupanya dia kata orang Islam tak boleh masuk. Tapi saya nak masuk juga. Tapi masuk kena bayar mahal, Ustaz. Mahal pun mahal lah. Saya nak tengok. Dia pun cerita kat saya masuk, Ustaz. Bila masuk tu sebut, dalam kawasan tu, macam rumah bilik tu, dia ada buat panggil apa ni, macam tempayan daripada tembaga. Zaman dulu mereka cerita kat dia, 1000 tahun macam ni mereka guna kayu api, tak pernah padam. Bergilir, tak pernah padam. Tapi sekarang ni senang lah, dah ada macam besi tembaga tu, sampai sekarang dinyalakan api Majusi, api tersebut. Dulu 1000 tahun tak pernah padam. Yang keempat, air tasik yang bernama Sawah. Bukan Sawah, tasik tu nama Sawah, merupakan tempat laluan kapal-kapal besar, menjadi kebanggaan penduduk, tidak pernah kering. Akhirnya kering ketika mana baginda Nabi SAW lahir ketika tersebut. Nabi nak ajar, Allah SWT nak ajar, apa yang kamu banggakan, yang tidak ada kaitan dengan Allah dan juga Rasul, semuanya akan hancur, kena rugi. Ada satu lagi nama tasik Samawah. Tadi Sawah, Samawah ni tasik yang penuh dengan air pula. Masa Nabi lahir, apa yang berlaku? Tasik sebut kering pula, terbalik. Hak kering jadi air banyak, hak air banyak jadi kering. Yang kelima, masa Nabi lahir, ilmu sihir dan tukang tilik suatu pun tidak menjadi, tak jadi pada malam kelahiran Nabi SAW. Yang keenam, iblis terhijab dari mendapat khabar langit. Kan iblis duk curi khabar-khabar cerita di langit ni, malam-malam kelahiran Nabi tak dapat curi. Lalu menyebabkan iblis menjerit dengan jeritan yang sangat kuat, seperti mana ia menjerit ketika diturunkan langit. Ni yang pertama tuan. Iblis diturunkan daripada tempat yang mulia, jerit. Yang kedua, dia jerit ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dilaknat, tak dapat rahmat Allah. Dan yang ketiga, ketika diturunkan surah Al-Fatihah. Ini riwayat Imam Ahmad. Ini ialah 4 keadaan yang iblis menjerit dengan sangat kuat. Masa Nabi lahir, pertama. Masa dilaknat, yang kedua. Masa diturunkan dari langit, yang ketiga. Masa diturunkan surah Fatihah. Yang terakhir, kemuliaan baginda SAW dilahirkan dalam keadaan sudah berkhatan, yang tiada orang lain dapat melihat aurat baginda. Terputus tali pusat. Dulu Tuan Guru Saleh cerita tuan-tuan, masa bab ni orang komen juga riwayat dia. Jadi masa saya ingat saya tahun 2004 ke 2000 berapa tak, berlaku seorang bayi lahir di antara Bukit Safa dan juga Marwah, dalam keadaan tali pusatnya sudah terputus zaman moden ni. Lalu kerajaan Arab Saudi tanggungkan budak tu biaya dia sebagai pembelajaran dia tu. Zaman moden kita pun ada bayi yang lahir dalam keadaan sudah terputus tali pusatnya.
dan jari telunjuk baginda mengisyaratkan ke langit seakan-akan baginda SAW sedang bertasbih. Habis dah. Ikut kita nak selawat dulu tapi ikut lewat kan dah. Sekadar itu dahululah insya-Allah yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri, minta ampun, minta maaf banyak-banyak. Ini sekadar maklumat ringkas sajalah berkaitan dengan hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang baik datang daripada Allah taala, yang lemah kurang daripada saya sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya awlin awlin wa ya akhir akhin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Qaballahu minkum. Assalamu alaikum.